Okay, buka buku muka surat 2. Kita nak baca satu perenggan ni. Cerita Tamakninah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okay, muka surat 2 tuan-tuan ya. Faedah. Faedah. Faedah ni maksudnya macam satu benda, dia bukan dalam susunan kitab ni tapi penting, kan? Baik, solat disamakan dengan manusia. Solat sama dengan manusia. Rukun ialah kepala. Manusia tak ada kepala, mati. Maksudnya kalau tak ada rukun, solat batal, kan? Syarat ialah nyawa. Manusia tak ada nyawa, jadi mayat. Jadi kalau solat itu syarat-syarat sahnya tak dipenuhi, solat mayat. Bukan solat jenazah lah ya, maksudnya solat tu tak pakai ya, kan, sebab tak hidup. Sunan aba'an ialah anggota-anggota lain. Kunun antara tahiyat awal, salawat ke keluarga Nabi di tahiyat akhir. Sunan aba'an anggota-anggota sama macam tangan, sama macam kaki. Jadi kalau tangan tak ada, orang tak mati. Maknanya solat tak batal lah kalau tak buat sunan aba'an tu. Ya, tapi nampak cacat sangatlah sebab tak ada tangan, tak ada kaki, ya. Tak ada telinga, tak ada mata. Orang tak ada mata, dia tak mati. Maksudnya solat sah lah. Solat tu tak batal, kan. Sunan hay'ah adalah rambutnya. Ya, dia orang ada rambut, dia handsome. Orang tak ada rambut, dia kurang handsome sikit lah. Ya. Jadi maknanya solat ini semua kena buat. Yang rukun kena buat, syarat-syarat sahnya kena penuhi, sunan aba'an kena buat, dan juga sunan hay'ah kena buat. Kan? Sebelum buat tu kena ada ilmu lah. Sunan hay'ah apa? Tu kena ada. Okay, tuan-tuan. Ilmu ni ilmu kategori fardu ain. Siapa tak belajar dia berdosa. Yang ni yang ramai jemaah kita tak sedar ni. Ilmu tentang solat ni tuan-tuan, mengetahui apa rukun, mengetahui apa syarat sah solat, mengetahui apa sunan aba'an, mengetahui apa sunan hay'ah tu, hukumnya fardu ain. Jadi siapa tak belajar, dia berdosa. Barangkali solatnya tak sah, macam itulah, sebab dia tak ada ilmu. Sebab antara imam besar dalam mazhab Syafi'i ini, Imam Al-Baghawi tahun 500 Hijrah dulu, berijtihad, nyatakan hukum syarat sah solat ialah orang yang solat tu mesti tahu apa yang dibuat dalam solat. Dia kena tahu. Kalau dia buat tapi dia tak tahu, tak sah solat. Dia mesti tahu. Wa ma'rifatu a'maliha. Ma'rifah ni tahu lah. Arif ni tahu. A'maliha tu kerja-kerja solat. Amalan-amalan solat. Dia mesti arif. Jadi tuan-tuan, hukum pelajaran ini, pelajari apa dia? Pelajari rukun-rukun, pelajari syarat-syarat, pelajari sunan aba'at, pelajari sunan hay'ah. Apa hukum dia tuan-tuan? Fardu ain ya. Jadi takut ramai orang masuk liang lahat bawa dosa tak belajar ilmu fardu ain. Dia berlainan tuan-tuan, kumpul duit dapat 9,000, 10,000 pergi umrah kali ketiga. Itu sunat. Kalau tak pergi pun dia tak ada dosa. Tapi ilmu fardu ain ni kalau tak belajar berdosa. Nanti sampai-sampailah dengan kawan-kawan lain. Saya terima offer daripada syarikat umrah ni bertalu-talu, hantar WhatsApp. Kami tawarkan kepada doktor untuk menjadi pemimpin umrah, untuk bawa orang pergi umrah. Saya reply, kebanyakan orang pergi umrah ni yang ialah mengulang, maksudnya sunat, bukan yang wajib lah. Saya nak mengajar yang wajib. Mengajar solat ni wajib.
bawa orang pergi umrah tu sunat. Dan tapi bawa pergi umrah dapat duit 2,500. 13 hari pergi tu dapat 2,500. Jual minyak wangi, jual kurma dapat pula dalam 1,000 2,000. Balik dapat dalam 4,000. Ngajar solat dapat 200 ni. Dia tak banyak. Sebab itu orang tak nak ajar solat, cuma dapat air kosong lah. Baik tuan-tuan, tengok peringkat berikutnya. Rukun solat 3, rukun solat 13. Ini yang macam yang kita dah sedia tahulah 17. Begitulah yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Muharrar. Dalam kitab Al-Muharrar tuan-tuan ya. Muharrar pengarangnya bukan Nawawi, pengarangnya lain. Dengan menjadikan tamak ninah, ini benda yang kita nak cerita gini. Dengan menjadikan tamak ninah sebagai sifat yang terangkum dalam rukun-rukun perbuatan. Apa maksud sifat yang terangkum dalam rukun perbuatan? Rukun perbuatan ialah rokok. Jadi tamak ninah tu dikira bersama dengan rokok. Jadi rokok dan tamak ninah. Macam tu. Kan niat, berdiri tegak, takbiratul ihram. Dia 3 ni tuan-tuan, mana-mana buku tuan-tuan baca kan. Jumpa berdiri dulu baru niat. 3 ni dia telur ayam, ayam telur. Kan. Niat, takbiratul ihram, berdiri. 3 ni Mana satu dulu dia betul lah. Ada yang kata berdiri dulu sebab nak solat kan kena berdiri dulu. Ada yang takbiratul ihram dulu sebab solat tak mula kecuali dengan takbiratul ihram. Jadi 3 ni tak payah bergaduh lah. Apa susunan pun betul. Baik. Kemudian yang keempat apa tuan-tuan? Fatihah. Rukun kan? Okey, yang kelima. Jangan sebut surah. Surah tu sunat. Tapi ada orang tua bangku yang jawab surah agak. Sebab dia tak belajar. Itu cerita tadi. Dia berdosa sebab dia tak belajar. Yang kelima, rokok. Rokok tu pula, dalam rokok tu ada wajib, ada sunat. Kan? Yang kuliah malam dulu kita dah kira dalam 3-4 rukun lah, apa wajib, apa sunat. Ni nanti kita ulang balik. Tuan-tuan, rokok ni, rokok dan tamak ninah. Itu je cara kira dia. Kemudian, iktidal dan tamak ninah. Jadi, iktidal dan tamak ninah tu dikira satu rukun. Sujud 2 kali dan tamak ninah. Duduk antara 2 sujud dan tamak ninah. Dikira satu. Kan? Kemudian, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat ke Nabi tahiyat akhir, salam tertib. 13. Tuan-tuan boleh tulis 3 oleh tu. Tak payah tengok buku, tulis satu-satu. Kalau tak lepas tuan-tuan, berdosa. Sebab mengetahui itu wajib. Cuba tulis tengok. Tutup buku tu tulis. Siapa tak cukup 3 boleh, tak betul susun, berdiri atas kerusi. Melopong. Kena tahu tuan. Tak tahu berdosa. Sebab apa hukum tuan? Sunat ke fardu ain? Fardu ain. Tak faham-faham. Agak-agak kalau hari Jumaat tu kita edarkan kertas, suruh tulis 13 tu. Ramai tak yang tak siap? Hari Jumaat tu kan ramai kan? Orang yang tak solat 5 waktu cukup pun solat Jumaat datang kan? Kita edar kertas minta tulis 13 rukun. Ramai yang tak boleh hendak. Sebab sebenarnya, yalah saya dapati dengan kajian-kajian kat universiti ni lah. Ramai orang solat ni minti baik ilmu tak ada pun. Ajak belajar tak nak, semua jebul lagi. Dengan ceramah naik gunung, mandi air atas gunung, ramai yang datang. Baik, tuan-tuan, lagi, baca lagi. Jadi 13. Dalam kitab At-Tanbih, An-Nawawi menjadikan rukun solat sebanyak 18. Jadi poin dia tuan-tuan, yang kita nak highlight ini tamak ninah tadi. Rokok dengan tamak ninah.
Iktidal dengan tamak ninah, sujud dengan tamak ninah, duduk antara dua sujud dengan tamak ninah. Jadi 4 ni ada tamak ninah. Okey, cuba tengok yang ni pula. Rukun solat ada 18. Macam mana dia jadi 18? Okey, selain rukun yang 13, okey, yang 4 tadi tuan-tuan, kalau yang 18 ni cara kiranya ialah niat takbiratul ihram, berdiri tegak, Fatihah, rokok. Dia tak ada dengan tamak ninah, rokok saja. Kemudian yang keenam ni ialah tamak ninah dalam rokok. Gitu cara kira ni. Iktidal. Nombor 7 kan. Nombor 8 dia tamak ninah dalam iktidal. Dia kiasik. Sujud 2 kali. Nombor 9 kan. Nombor 10 tamak ninah dalam sujud 2 kali. Nombor 11 duduk antara dua sujud. Nombor 12 tamak ninah ketika duduk antara dua sujud. Itu cara kira dia. Kemudian 13 duduk tayat akhir. 14 baca tayat akhir. 15 salawat ke Nabi. 16 salam. 17 tertib. 18 niat keluar salam. Niat keluar solat. Ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dalam hati dah, aku dah habis solat dah. Dia kena ada niat baru sah. Jadi 18. Okey. Itu yang dia kata. Selain rukun yang 13, beliau menambah tamak ninah dalam rokok, tamak ninah dalam iktidal, tamak ninah dalam sujud, dan tamak ninah dalam duduk antara dua sujud, serta niat keluar solat di penghujung solat. Jadi 18. Dalam satu kitab lagi At-Tahqiq dan Ar-Radah menjadikan rukun solat sebanyak 17 kerana menurut pendapat Al-Asah niat keluar solat tidak wajib. Yang 18 tadi sebab campur niat keluar solat. Kalau tak campur niat keluar solat tadi jadi 17. Rukun dalam kitab Al-Hawi pula beliau menjadikan rukun solat sebanyak 14. Selain rukun yang 13, beliau menambah tamak ninah sebagai satu rukun. Tetapi beliau menjadikan tamak ninah dalam keempat rukun, iaitu rokok, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud sebagai satu rukun sahaja. Okey tuan-tuan, selesai. Apa poin yang kita dapat hari ini? Walaupun ulama-ulama ni dalam mengira rukun salat berbeza, ada 13, ada 18, ada 17, ada 14 kan. Yang tak tinggal apa dia? Tamak ninah. Itu poin hari inilah. Yang tak tinggal disebut ialah tamak ninah. Tiba-tiba orang Melayu salat tak ada tamak ninah. Jadi walaupun berapa bit dia kira, tamak ninah tu mesti ada. Sama ada tamak ninah dia kira macam ni kan. Ni tamak ninah masuk dalam ni, ataupun tamak ninah asing, ataupun 4 tamak ninah tu dikira satu je. Jadi 14 rukun tadi. Tamak ninah mesti ada. Rukun yang ni. Tamak ninah ni. Jadi tak ada tamak ninah, batal lah solat. Itulah maknanya. Sekarang ni, apa makna tamak ninah? Tu kita nak tengok pula. Apa makna tamak ninah? Dalam kitab ni, satu tempat disebut makna tamak ninah, cantik sebutnya. Tuan-tuan pergi ke depan, muka surat 90. Macam mana tuan-tuan nak ingat tu? Bila makna tamak ninahnya, ingat 90. Tulislah kalau buku sendiri, tulis muka surat 2 tu, makna tamak ninah, muka surat 90. Nanti senanglah cari, nak ajar cucu. Malam tadi surah Hidayah saya dah kempenkan dah. Atuk kena ajar cucu solat. Kalau tak nanti cucu masuk neraka. Atuk masuk syurga. Cucu masuk neraka. Sebab atuk datang masjid, cucu hina agama.
Jawi kata nak dakwa. Hari ni surat khabar keluar tak jadi dakwa pula. Budak perempuan yang hina agama. Apa dah jadi tak tahulah. Okey tuan-tuan, tengok wajib tamak ninah dalam rokok. Syarat sah rokok ialah mesti dengan tamak ninah. Berdasarkan hadis musi'u salatuhu yang telah lalu, muka surat 15. Tengok dalil tuan-tuan, muka surat 15. Dalil tamak ninah tu, muka surat 15. Dalil tamak ninah atau hadisnya tu. Kan, idza qumta ila salati fakabbir thumma qra. Idza tu apabila qumta tu engkau bangun, ila salah tu nak solat, fakabbir hendaklah takbiratul ihram. Thumma kemudian iqra bacalah ma tayassara apa yang mudah ma'akab yang ada pada engkau minal Quran daripada ayat Quran. Thumma kemudian irka rukuk hatta sehingga tatma'inna. Itulah tamakninah. Tatma'inna tu bahasa Arab, Melayunya tamakninah. Jadi hendaklah engkau rokok sehingga ada tamakninah. Macam tu. Raki'an sebagai orang yang rokok. Kan tamakninah ketika rokok. Thumma kemudian irfa, angkatlah kepala. Ni i'tidal lah ni tu. Angkat kepala hatta sehingga ta'tadila engkau stabil. Itu nama i'tidal tu tuan-tuan. Ta'tadila tu maksudnya stabil, lurus. Qaiman dalam keadaan berdiri. Nah, i'tidal tuan-tuan bukannya bangun tu, bukannya on tu. Itu bukan i'tidal. I'tidal tu tegak tu. Itu nama i'tidal. Yang daripada rokok pergi bangun tu namanya raf'u. Mengangkat proses ke i'tidal. I'tidal tu yang berdiri tegak tu. Tiba-tiba orang Melayu bangun tak tegak lagi dah turun sujud balik. Tu namanya jahil ke bangang? Tuan pilih satu je, jahil ke bangang? Dua-dua lah tuan-tuan, jahil sebab dia tak tahu, bangang sebab dia tak belajar. Nak selamat daripada jahil dan bangang tu kena belajar dan tahu. Tuan-tuan, orang Melayu kena buat macam tu, boleh sedar. Kalau cerita je bermula tamak ninah itu dia tak sedar. Ketuk kepala baru tahu. Tuan-tuan nak jadi jahil ke nak jadi bangang? Dua-dua tak nak kan? Jadi kena tahu. Kan? Jadi i'tidal apa tadi? Yang tegak ni Daripada rokok ni bukan i'tidal. Ni bukan i'tidal. Ini proses pergi ke i'tidal. Namanya apa tu? Irfa. Irfa ni angkat kepala. Baik, hatta sehingga ta'tadila stabil. Kan? Qaiman sebagai dalam keadaan berdiri. Thumma kemudian usjud, sujudlah hatta sehingga tatma'inna, itu tamakninah, sajidan sebagai orang yang sujud. Thumma kemudian irfa, angkatlah kepala daripada sujud hatta sehingga tatma'inna, tamakninah jalisan dalam keadaan duduk. Duduk antara sujudlah. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian buatlah yang demikian itu dalam semua solat kamu. Jangan buat rakaat pertama, kedua je. Ketiga dah laju dah. Jangan. Sepanjang 4 rakaat. Kalau solat sunat, sepanjang 20 rakaat solat tarawih, semua dua tamakninah. Baik, itu maksud tadi, balik-balik 90 tadi, berdasarkan hadis musi'u salatuhu. Jadi setiap tadi, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara sujud tadi disebut tamakninah. Kan Baik. Tahap rokok yang minimum ialah, ini takrif tamakninah tuan-tuan. Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan rokok. Tadi yang wajib tamakninah tadi ada berapa tuan? Ada berapa tadi? Yang wajib tamakninah tadi ada berapa? 6 ke 7? 4-nya. Apa 4 tadi? Rokok,
Iktidal, sujud 2 kali, duduk antara sujud. Ni 4 ni wajib ada tamakninah. Jadi tuan-tuan ganti kat situ. Tulis kat situ dalam keadaan rokok tu, tulis situ. Iktidal, duduk sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Jadi ayat yang samalah. Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan iktidal. Macam tu. Kan? Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan sujud. Semua anggotanya berhenti sekejap dan tidak bergerak ketika dalam keadaan duduk antara 2 sujud. Macam tu. Ya, itulah takrif. Takrif tamakninah, tuan-tuan. Kan, semua anggota berhenti sekejap. Semua anggota berhenti sekejap. Dalam keadaan 4 yang wajib ada tamakninah tadi. Semua, hafal tuan-tuan ya, semua anggota berhenti sekejap. Maksudnya secara serentak, bukan bergelir. Ya, secara serentak, bukan bergelir. Ya. Okey. Hari itu kalau dalam bab sujud, hari itu kita dah belajar kan anggota sujud yang 7 tu. Okay, apa dia tuan-tuan? Anggota sujud yang 7. Tapi menang tadi kat Surah Hidayah sama je maghrib tu. Walaupun dah belajar, buatnya tidak. Itu yang malih ngajar surah masjid. Kami datang bukan nak kutip duit, kami datang ajar supaya tuan-tuan ubah cara solat tu. Tapi kalau 7-8 kali datang sama je sujud, duduk antara sujud pun kaki serong-serong, silang-silang, pakai jadah yang ajar yang tu. Tuan-tuan nak ubah ke tak? Kalau tak nak ubah, this is the last kuliah lah. Tak ada jadah mengajar anda. Bebek saya baca kitab kat rumah. Lagi bagus. Okey. 7 anggota sujud. Apa dia 7 anggota sujud, tuan-tuan? Pergi 1, 2, 5. 1, 2, 5. Nak tengok satu je, nak tengok. Minta maaf banyak-banyak Tuan Ji, saya dah parti dah. Walaupun WhatsApp, datang kuliah maghrib Ustaz, datang kuliah Zuhur Ustaz. Kita penat sebenarnya, tapi kita pergi jugalah. Nak bimbing supaya berubah cara kan. Tapi bila tengok tak berubah-ubah tu memang bukan kecewa lah, give up. Maknanya orang tua-tua ni dia nak ustaz duduk kat meja depan, lepas tu bercakap, ada suara. Dia nak berubah, tak adalah. Tuan-tuan berhatilah lah itu amaran keras. Baik tuan-tuan. 1, 2, 5, apa dia anggota sujud? Tengok perenggan nombor 2 tu. Kejap lagi saya tunjukkan ya. Kejap lagi saya tunjukkan. Ni cerita bab kaki ni. Bab kaki. Itu malam tadi di surah Al-Hidayah sana tu. Bila nampak je tu, timbullah mati saya. Tak guna dan datang surau ni dah. Macam tu lah. Sebab orang tak buat pun apa yang kita ajar. Kecuali niat saya nak kutip duit 200, 100 setengah. Yang tu tuan-tuan buat tak buat, yang tu saya tak kira lah. Kan? Tapi tak, kita datang nak bimbing. Baik, tuan-tuan tengok. Kadar mencukupi bagi kedua kaki pula ialah perut jari-jarinya. Tuan-tuan. Ni nak cerita tamakninah ni. Dia nak tamakninah. Tapi kan tadi, semua anggota berhenti sekejap.
Tambah sikit tadi, serentak ketika sujud. Kalau sujud kan. Okay, semua anggota, jadi kita kena kenal lah semua anggota. Ada orang Melayu kata anggota hujung kaki. Itu nak kata bangang tadi. Anggota sujud bukan hujung kaki. Anggota sujud apa? Tengok balik. Kan? Kadar mencukupi untuk sah solat ni bagi kedua kaki ialah perut jari-jari. Maksudnya di bawah jari tu. Bukan hujung kaki. Kalau hujung kaki, hujung jari. Baru sekejap tadi yang solat, saya nampak macam hujung kaki je letak. Macam tu lah. Kan saya merhati. Saya bukan berhati kitab je, saya berhati tuan-tuan buat tu. Sebab apa? Sebab kita cikgu. Kita bukan penceramah panglipo lara. Kalau panglipo lara, dia berceramah depan tu, dia tengok ramai, okey tu kan. Kita cikgu ni nak bagi budak tu dapat A kan. Okey tuan, boleh Kita tengok tamak ninah waktu sujud. Apa anggota sujud? 7 kan? Okey, dahi. Tapak tangan tak? Tapak tangan 2 jadi 3 lah. Lutut 2, 5. Yang 6 dan 7 apa tuan-tuan? 2 lagi. Perut jari. Wah, imam dah harus. Saya usaha nak sampai ke sana. Nak tunjuk kat sana tu. Supaya tuan-tuan nampak. Ada tak dalam hati tuan-tuan datang ke depan untuk nampak saya buat? Saya cuba tarik tapi tak boleh. Tu yang saya menyampah ni orang tu. Tu yang saya kata saya menyampah tu sebab itulah. Saya usahalah nak sampai ke sana supaya dekat dengan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh nampak. Dalam diri tuan-tuan ada tak nak nampak? Itu yang dan malih datang masjid datang surau tu. Dia buat dek je. Menunjukkan tak nak belajar lah. Ponek datang. Okey, jom belajar. Bestnya borak kan. Macam mana? Okey, macam ni lah saya ngereng sini sebab nampak belakang pun nampak agak. Okey. Apa takrif tamak ninah tadi tuan? Ni untuk sujud dulu Semua anggota berhenti sekejap. Let's say 3 second lah. 3 saat Berhenti sekejap, serentak. Jadi 7 tadi, dia kena berhenti serentak. 3 saat. Macam tu. Baru ada tamak ninah. Okey, sekarang kita pergi. Allah. Berapa dah tuan-tuan? Tengok ni, waktu tuan-tuan turun sujud tu, sebenarnya tuan-tuan mampu buat yang bawah jari tadi. Sebab waktu kita patah tu, dia jadi macam tu. Cuma problemnya tuan-tuan, bila dia dah letak tangan letak dahi, ada yang anjak macam tu. Itu masalah dia. Jahil ke bangang tadi? Pilih salah satu. Jadi walaupun dia 30 minit sujud, Allahu Akbar. Dia dah elok tadi tapi dia anjak. Walaupun 30 minit tuan-tuan dia sujud, dia kira tak ada tamak ninah. Sebab tamak ninah semua anggota sujud tadi, yang 7 tadi, kan kaki tadi bawah dia ni. Berhenti sekejap. Kan? Okey. Jadi kalau daripada atas, silang pula macam ni kan. Allahu Akbar. Dia pun ubah. Jadi semua anggota sujud dia letak tak tuan? Tak letak kan sebab sujud macam tu anggota. Macam ni, 5 je letak. Dahi, tapak, lutut. 5 je, bukan 7. Anggota sujud 7. Jadi berhentilah macam ni sejam ni. Dia kira tak ada tamak ninah. Sebab takrif tamak ninah tadi, semua 7 tadi
berhenti sekejap 3 saat. Itu yang nampak malam tadi di surah Hidayah ni. Ada 2-3 orang. Ya. Jadi kita pun itulah ponik dan datang. Berapa kali dah ulang. Tuan-tuan ingatnya sampai ke mati. Ingat sampai ke mati. Ya. Sebab dia kata otak mampu letak bawah jari. Tapi bila Ustaz nampak, bila dia proses turun, tu macam tu. Dia letak dah. Cuma masalahnya diubah bila dah sampai tadi. Jadi itu tak ada tamak nina. Okey, sekarang berapa dah anggota sujud saya letak tuan-tuan? Sekarang berapa? 4. Sekarang berapa? Okey. Cecah je kepala, diubah. Ada tamak nina tak? Tak ada. Okey, kemudian duduk antara sujud macam ni juga. Nampaknya ada lagi yang buat macam ni. Harap-harapnya diuzur lah kan. Okey, sekarang macam ni. Allah. Berapa? 4. Dah kan? Ni berapa? 5. Okey, dia gerak kaki dia tu. Dia henyak sikitnya, dia dah bangun. Ada tamak nina tak? Tak ada. Dan ini yang banyak berlaku. Yang melakukan ini budak-budak umur 72. Itu jadi masalah. Kalau budak ni dia belum balik, beres. Dia tak ada dosa pahala. Cerita ni budak umur 69, budak umur 72, budak umur 58 yang buat. Jadi maknanya dia tak ada tamak nina. Nak ada tamak nina sujud ialah Allahu Akbar. 1, 2, 3. Bangun. Ada tamak nina. Sebab 7 tu berhenti. Dah, faham tu kan? Rokok tolak punggung itu dia tersungkuh. Ada, bukan ada, ades. Ades. Kalau saya tahu, saya pernah tanya dia, imam ni, bagi imam anggota sujud berapa? Dia pernah jawab 7. Memang saya dengar telinga saya, dia jawab 7. Jadi bila dia buat kaki macam tadi, saya mufarakah. Saya tak ikut dia dah. Sebab memang saya yakin bagi dia 7. Yang wajib, yang rukun. Jadi dibuat macam tu, tak ada. Batal solat dia. Habis. Sebab tu imam tu mesti alim. Tak boleh tangkap mana-mana imam jahil jadi imam, tak boleh. Dia sedap baca je jadi imam. Tak. Dia mesti alim. Dia tahu anggota sujud tu apa. Okey tuan-tuan. Beres kan? Tuan-tuan pernah nampak tak? Duduk antara sujud. Dahlah macam tu. Dahlah kaki macam ni. Silang. Tarik tangan. Sampai pangkal. Turun balik. Sujud. Ada tak anggotanya berhenti? Anggotanya berhenti sekejap. Ada? Tak ada ya? Itu cerita tamak nina. Rokok pula. Allah. Sambil lewa. Turun. Lajak. Sambil Allah. Ada tamak nina? Tak ada juga. Tuan-tuan memang muka tak malu. Dah kena marah pun datang duduk dekat dia. Dan ada jam solat zuhur. Nanti 2 minggu kita sambung tamak nina lagi. InsyaAllah. Moga-moga bermanfaat lah.